kita baca buku. Pastikan baca sebab dia bukan macam pergi luar negara yang lain. Ini adalah ibadah. Jadi sangat penting kita baca buku. Dia takut nanti bila sampai sana mungkin kita nak tanyakan satu soalan kepada mutawif kan. Tapi sebab ada 30 orang kan, satu grup kan, mungkin mutawif akan terjawab beberapa soalan, tapi mungkin soalan kita tak jawab. Kadang soalan kita ni simple je, ada dalam buku. So kita banyak baca buku. Takut nanti kita rasa kecil hati pula dengan mutawif. Okay? Jadi elakkan perkara-perkara tersebut. Hati kita ni perlu jaga sebelum. Okay? Saya pasti Haji-Hajah bukannya sebelum terbang lagi, semasa pendaftaran, bermula je pendaftaran Haji-Hajah kita murah ni, bermulalah ujian-ujian, betul? Ada tak rasa macam kecil hati atau sakit hati dengan pegawai Malaysia ke ada? Tak ada. Aku tak ada Malaysia. Alhamdulillah. Okay. Kalau ada tambahan juga, cuma saya nak beritahu, okay, kalau kita ada rasa kecil hati, sakit hati dengan pegawai Malaysia ke, ataupun keluarga-keluarga kita kan, kita ada pergaduhan dengan jiran-jiran juga. Okay, sebelum terbang ini yang penting kita buat, iaitu kita perlu maafkan dia. Kita perlu bersihkan hati kita. Bila kita sakit hati ni, hati kita tak bersih. So maafkan tu adalah sangat powerful. Kita perlu maafkan orang. Memang susah, saya faham memang susah, tetapi kita perlu buat betul. Okay, supaya apa? Supaya kemudahan kita tu, saya beritahu awal, hati ni sangat bermain sebelum kita terbang. Sampai sana kalau kita tak bersih, memang macam-macam. Itu ialah banyaklah cerita-cerita tadi tu kan. So kita perlu elakkan. Macam mana? Dengan kita banyak maafkan orang. Okay, itu hati saya beritahu. Okay. Dan yang keempat, iaitu tentang apa? Tentang kesihatan. Kesihatan ni saya beritahu awal tadi. In fact, tadi kita ada video-video tadi. Kenapa kita pasal video-video tersebut adalah ini adalah masalah yang berlaku pada jemaah. Okay, Alhamdulillah, kita doa yang Haji-Hajah diperjauhkan daripada apa-apa masalah. Tetapi ini berlaku pada jemaah. Yang mana masuk hospital kan. Maksudnya tinggi. Nanti boleh tahulah, nanti saya cerita lagi. Dan juga kalau kat sana macam tadi daripada Andalusia Farmasi punya video, dia cakap perubahan cuaca. Sampai perubahan cuaca akan berlaku perubahan cuaca kita lah. Sama je. Jadi macam saya pengalaman saya sendiri daripada Mekah ke Madinah, Mekah okey lagi, tak apa masalah. Bila sampai Madinah, sebabkan debu yang sangat banyak cuaca dia, tekak saya terus kering. So apa yang saya buat? Tips dia, saya selalu beritahu jemaah, selalu basahkan tekak kita dengan air masak. Itu je. Jangan kita takut dengan air masak sebab apa? Tanam kita dah selalu. Okay? Pastikan kita ni selalu basahkan tekak kita. Ada lagi baik adalah kalau contoh dekat Madinah tu, ada punya kedai dia boleh beli yogurt. Beli yogurt lapan. Yogurt tu yogurt minuman lah. So sangat mudah. So bila kita ni tak adalah sakit tekak selalu. Jadi itu sangat penting. Kalau contoh kita tak jaga kesihatan kita, nanti saya akan beritahu juga. Cuma apa yang berlaku pada jemaah kita, dia dah duduk 4 hari kat Madinah. First day dia dah sakit tekak, dia tak minum air sangat, tak ada kesihatan, terus demam lepas tu. Lepas tu nak buat ibadah dekat Masjid Nabawi dah tak boleh lah. Itu benda-benda kita perlu buat persediaan ni. Okay? Kesihatan ni, persediaan dia sangat penting untuk kita buat beribadah. Okay? Kita dah pergi ni Allah jemput. Jadi kita jangan sia-siakan, insyaAllah. Okay, faham ya? Okay. So, yang next sebelum tu saya nak beritahu juga tentang Dewan juga. Tapi sementara saya beritahu tentang Dewan, saya nak tanya juga, okay, siapa yang dah dapat dekat ni? Dah dapat ni? Siapa yang tak dapat boleh angkat tangan. Kita ada pegawai yang akan bantu untuk berikan lah. Ini untuk kita punya ibu, kita akan berikan ibu percuma. Right? So boleh angkat tangan, nanti pegawai kita akan berikan. Kalau dapat, alhamdulillah lah. Okay? So saya nak beritahu sikit tentang Dewan, insyaAllah. Tadi sebut dari 11.30 hingga 21, 45 jam. Okay? Dan dengannya kita 45 jam, tak tahu lagi boleh konsentrate ke tak kan? Satu, kita boleh konsentrate ke tak? Satu lagi dengan kursinya selesa tak? Selesa kan? Jangan tidur pula ya. Okay. So sangat lembut kan? Fabric ni. Jadi kalau contoh rasa mengantuk, boleh pergi tandas. Saya nak beritahu banyak pesan kan? Kalau untuk Haji-Hajah, untuk wanita, tandas pusing belakang, ada anak panah di situ lah. Okay. Untuk lelaki Haji-Haji, boleh masuk wanita putih itu, belok kanan. Ada pintu di situ, itulah tandas dia. Okay. Dan juga kita saya nak beritahu dalam tandas pun Grenis Andalusia ni kita tidak menangkap apa di macam vape, macam rokok untuk di bawah di sini lah. Kita nak elakkan apa-apa macam berlaku bahaya. Okay. Kalau nak boleh di luar, tak ada masalah. Okay. Faham ya? Dan juga saya nak beritahu tadi dapat rumah dengan air tadi kan. Dia dah habis dah botol air, saya tengok. Okay. Dah habis tu, sampah tu pastikan buang di sampah yang dekat atau sampah yang dekat dari sini lah. Jangan letakkan kursi. Saya takut nanti jemaah Sabtu minggu depan dia datang, sempah je kan. Nanti dia kata ini jemaah Ahad ni kan. Macam tu. Okay. So kita kerjasama saja. Ada sampah je, buang kita sampah insyaAllah. Okay, faham ya? Okay. So
Itu secara mudah saya beritahu tentang dewan ni, insyaAllah. Nanti saya nak beritahu tentang next. Yang kelima adalah tentang kelengkapan. Untuk peserta ni sangat penting kita ada kelengkapan apa? Kelengkapan dokumen. First kali saya sebut tentang apa? Dokumen tentang pasport kita. InsyaAllah nanti saya nak beritahu. Bila kita sampai hotel nanti, insyaAllah mutawif akan ambil pasport kita dulu dan dia akan berikan salinan pasport kita. So salinan pasport tu buat apa? Dia semua disimpan dalam beg dan biarkan je kat dalam hotel. Jadi saranan saya, ajar-ajar perlu bawa beg ni, letakkan pasport ni salinan tu dalam. Sebab apa? Sekarang ni dah berlaku operasi yang mana polis di sana dia tangkap siapa yang tak ada pasport dah. Ramailah macam tu kan berlaku. So saya tak nak nanti rakyat Malaysia kan tak dapat tunjukkan yang kita ada pasport, habislah, memang kena masuk lengkap lah. Okay. Dan satu lagi, bolehlah pakai beg ni. Jangan malu, jangan segan pakai beg ni. InsyaAllah, agak beg ni macam apa? JLB, macam Coach ke kan? InsyaAllah, sebab apa? Beg ni famous sebenarnya, saya beritahu dekat Mekah Madinah. InsyaAllah kalau di kedai tu ajar-ajar dapat ada diskaun kan? So, penting saya pakai beg ni dan beg ni perlu pakai di hadapan, jangan pakai di depan. Okay, sentiasa bawa beg ni. Saya bila keluar di hotel lah, ini je lah saya pakai. Kat sini je lah dekat. Macam apa? Macam poket Doraemon dah. Tapi saya buat macam tu. Sebab apa? Mudah. Okay. So, tapi jangan pakai di tepi. Bila pakai di tepi, saya nak cerita, ayah saya sendiri bila dia pergi umrah, okay, dia berselisih dengan jemaah di sana dan beg dia pakai tepi. Apa yang berlaku adalah bila sampai je tempat solat, kan, dia tak perasan, dia tengok beg dia dah koyak lah. So apa yang jadi? Berlaku kecurian lah kan. Tapi alhamdulillah ayah saya dia tak bawa duit. Dia bawa apa? Cukir gigi. So cukir gigi tak ada masalah lah. Okay. Kalau contoh ada insurans pun boleh claim untuk duit lah. Tapi cukir gigi janganlah. Okay. So ini tentang apa ni baik, sangat penting. Alright. So kelengkapan pasport ni sangat penting perlu bawa. Alright. Dan kedua adalah kelengkapan apa? Dokumen yang ni adalah dokumen tentang perlindungan umrah. Mungkin siapa yang ada dapatkan tu boleh scan terus. Boleh tekan ibu kami so kita akan tunjukkan lah insyaAllah. Okey, saya nak beritahu nanti kita ada page yang next adalah tentang package umrah. Yang mana saya pasti ajar-ajar semua dah ambil package umrah. Mungkin ada yang dah tahu, ada yang tak tahu. Dalam package umrah yang Haji Ajar dah ambil tu, okey, coverage dia tak banyak, perlindungan dia, perlindungan umrah. Okey, iaitu apa? Dia cover air kematian, lepas tu bagasi lewat asal rosak. Itu je. Kalau kita sebut hilang, tak cover lah. Okey, sebab apa lagi? Ini masalah yang berlaku pada jemaah. Macam sebut tadi, hospital. Lepas tu kita ada juga apa? Kita ada juga masuk klinik dan juga flight delay dengan baggage delay. Benda-benda macam ni adalah benda yang berlaku pada jemaah. Alhamdulillah saya sebut tadi. Okey, untuk hospital tadi saya sebut. Okey, tadi pun ada kes tadi yang berlaku. Yang mana bukannya hospital di Saudi. Mungkin kat sini ada kata visa umrah cukup dah ada kata. Dan ada apa? Hospital kerajaan di Saudi. Cuma berlaku pada jemaah Januari. Yang ada salah satu video tu. Okey, ada wanita tu yang mana berlaku ibu dia dengan dia, okay, naik atas kapal terbang 2 jam selepas terbang dari KLIA terpaksa emergency landing di China India sebab ibu dia pingsan. Atas sebab penyakit apa kita tak tahu. Tapi apa yang berlaku adalah sampai di situ sepatutnya memang bisa orang tak cover hospital. Cuma dengan kami dia cover dan 10 hari cover. Selepas tu Allah sayangkan ibu dia lebih kan meninggal di situ dan rawatan dan juga bawa balik jenazah semua di cover kan. So ini sampai dia perlu tahu. Ramai orang ingatkan visa umrah dah cover. So visa umrah perlu faham hospital kerajaan di Saudi saja. Kalau bila berlaku macam ni, emergency kita ada 2 emergency macam ni rasanya. Okey, yang mana berlaku luar daripada Saudi. Ini sangat penting perlu ada lah. Yang mana kita punya cover di luar negara. InsyaAllah. Okey. So macam yang sebut pun saja tak sampai 200 pun. So boleh dapatkan juga insyaAllah. Right? Itu tentang hospital sangat penting. Dan juga saya nak beritahu, okey kat sini ada yang ada medical card ataupun ada yang mungkin ambil medical card luar kan. Kita faham ni, saya nak beritahu. Satu, kalau contoh medical card kita yang di Malaysia ni, ada yang kata boleh pakai, tetapi selalunya dia akan pay claim. Bukan selalunya, memang saya dah sahkan juga. Yang ini adalah pay claim. Sebab saya sendiri memang salah satu ejen jugalah. So saya tahu benda ni. Yang mana TPA, maksudnya third party administration untuk medical card di Malaysia tu tak boleh terpakai. So itulah dia perlu bayar dahulu. Okey, tak sama macam kami punya dia ada wakil daripada luar negara. Satu badan besar lah, TPA ni. Okey, so sangat penting. Yang mana hospital kita adalah GL, Cashless Medical Guarantee Letter. Macam nak dapatkan? Maksudnya kita masuk hospital, okay, kita nak dapatkan order, nak masuk hospital, nak dapat rawatan, kita call nombor emergency kami.
Mohon nombor emergency. Okey, satu sebagai apa? Sebagai kita pun takkan ambil hospital nak cakap Arab. Kan, ajar-ajar ada ni yang nak cakap Arab kat sini. Ada rasanya kan, okey. Tapi kalau tak pandai tu, kita call terus nombor emergency, pas pada pihak hospital. Untuk apa? Dapatkan guarantee letter. Dari situ, pihak hospital akan bantu kita. So, kita masuk hospital ni sangat mudah. Dengan kami, kita sediakan RM500,000. Kenapa RM500,000 maksimum? Dia punya coverage dia. Sebabkan kos luar negara, saya nak beritahu, dia tak sama macam kat Malaysia, sangat tinggi. Okey, kalau saya beritahu tentang klinik sahaja pun, kami dapat setiap minggu jemaah klaim RM600 ke RM2,000. Kos klinik saja, klinik dan farmasi. Jadi sangat mahal. Kalau hospital macam mana? Hospital ni ada setengah juta, RM200,000. Semalam dah beritahu, dia kata ada satu kos tu sehingga RM100 lebih jemaah kami. Sangat tinggi. Saya nak takutkan ini realiti dia. Saya nak beritahu insyaAllah. Jadi persiapan ni sangat penting. Persiapan hospital ni. Dan kita pun nak dapat hospital swasta. Bila dapat hospital swasta, sangat mudah lah urusan dia. Itu yang sangat penting. Okey? Faham ya? Alright. Dan juga saya nak sambung terus tentang klinik ni. InsyaAllah mungkin kita ni kita tak adalah sampai nak masuk hospital. Mungkin demam macam jemaah yang saya cerita tadi tu. So kita nak pergi klinik. So kat sana saya nak beritahu tips dia. Klinik dia tak sama macam di Malaysia. Iaitu klinik yang mana? Klinik kita masuk je klinik, jumpa doktor, keluar je bilik tu, kita akan dapat ubat. Kita bayar, betul? Okey. Tetapi di sana kita pergi klinik, jumpa doktor, doktor akan berikan nasihat. Kita dapat surat doktor iaitu listing ubat lah. Dan kita bayar dahulu, tak dapat ubat langsung. Jangan marah pula doktor tu. Okey. Sebab apa? Dekat berdekatan di situ ada farmasi yang mana kita berikan listing tersebut, dapat ubat-ubat yang diberikan oleh doktor, insyaAllah. Okey. So kita bayar juga. Dari situ dua-dua receipt klinik daripada doktor dan juga farmasi ubat, kita boleh claim balik Malaysia. Itu dengan kami. Itu yang penting. Okey. Dan juga kita ada exclusivity yang mana kebanyakannya kalau di luar dia adalah RM100 ke atas baru boleh claim. Tetapi dengan kami apa-apa harga pun tak kisah. Ini yang mau untuk klinik. Itu yang baguslah. Kita dapat sebab kita ni strategic partner dengan beberapa syarikat-syarikat takaful. Jadi dari situ dia berikan kita kelonggaran, exclusivity insyaAllah. Okey, faham ya? Okey, ada soalan ke sebelum saya teruskan ni? Katakan ya kalau soalan. Bagus semua. Hadisat Ahad ni bagus Dia faham kan insyaAllah. Jadi alhamdulillah, itu yang sangat penting saja. Saya nak dapatkan sejarah dari ajar insyaAllah. Okey, faham ya? Alright, next. Saya nak beritahu tentang kelewatan penerbangan bagasi. Sebelum saya teruskan tentang perlindungan ni, saya nak cerita sikit masalah yang berlaku selain perlindungan daripada jemaah saya. Masalah bagasi. Okey, saya tengok sampai first time, mula-mula dia bawa satu beg besar bagasi, betul? Tetapi bila balik ke Malaysia, berapa beg? 3. Gila. Lagi ada lagi tinggi. So banyak. Itu yang berlaku. Saya perasan jemaah semua ada banyak beg dia dari satu jadilah beranak 3, 4, 5 kan. Tak boleh kalahkan lagi. Saya tak dengar lagi sebut 5. Bulan lepas ada jemaah sebut 5, dia dah prepare dah. Dia kata nak buat 5 beg kan. So sangat dahsyat. Cuma saya nampak apa masalah yang berlaku adalah sebabkan jemaah selalunya beli apa? Kalau jubah tak masalah, sejadah pun tak masalah. Tetapi banyak beli rumah, kaca-kaca kan, berkeji-keji kan. So memang berat lah. Jadi satu kalau kita dapatkan macam tu memang akan jadi apa, kita punya kos tu tak cas mahal lah, beg berat kan. So itu yang pertama. So saya sarankan jemaah kalau boleh, kalau nak beli sangat sana, belilah macam setengah biji untuk makanan kita di rumah insyaAllah. Okey, kacang pun sama. Dan saya nak beritahu berlaku pada saya, rumah okey lagi saya beli, itu pun adalah kualiti yang ada masalah sikit. Tetapi kacang saya beli 1,5 kg, dia berulat. So dah rugi dah macam tu. So kalau dapat, rumah ni kat mana? Nak dapat kan? Siapa tahu? Kat mana? Dekat bawah. Dah sebut dah, Andalusia, betul? Okey, Andalusia mualah dekat bawah tu. Okey, sekadar sedihkan sajalah. Saya nak beritahu sebab apa? Jadi saya tak bawa pula kotak dia, semalam saya bawa. Iaitu kita kalau boleh, ya saya faham nak beli keji-keji untuk rumah tu, kita nak berikan hadiah kan, kita nak berikan sedekah kita kepada keluarga kita ataupun rakan sekerja kita. Selalunya bila kita dah beli plastik, kita tak tahu nak bagi macam mana. So ada jemaah bagi dalam plastik lah, dalam Tupperware lah kan, tak cantik macam tu. Okay? Apa yang kita sediakan adalah ajar-ajar berdapat. Dia boleh tengok kat bawah nanti, boleh pergi ke kedai kami, yang mana kita ada kotak rumah 1 kg RM65 saja. Dengan kotak yang cantik, dengan kualiti dia, kita memang tak ambil yang mana-mana yang reject, yang rosak. Itu sangat penting. So kita bagi hadiah pun dengan baik insyaAllah. Okay? Dan juga dia kata ada promosi kalau weekend. Dia kata kalau beli 2 dapat 1 free. Saya sekarang beritahu je insyaAllah. Okay? Jadi penting. Itu yang jemaah banyak bila angkat dari saya kata, ingat dia kan, dia kata
Saya kata, ya lah, saya tak beli kurma macam tu. Saya beli 1 kg lah cukup. Yang lain semua apa yang penuh? Saya letak sejadah, sejadah tulis nama. Itu ajar-ajar keluar dia lah kan. Seronok lah benda tu untuk family kita kan. Dan jubah-jubah, insyaAllah boleh dapat. Jubah kat sana murah dan sangat cantik, insyaAllah. Okay, faham ya? Right. Itu tentang bagasi juga. Dan saya masuk atau kenal dengan bagasi ni penting juga. Kalau contoh kita ada bawa duit real, cash ni, jangan kita simpan dalam bagasi kita yang cek. Okey, berlaku dengan jemaah kita bulan lepas. Okey, yang mana dia cek letak duit dia dalam beg, bila dah scan, mungkin sampai di Saudi nak ambil beg dia, beg dah koyak, duit dah hilang. Okey, berlaku. Kita pun tak boleh salahkan siapa lah begitu. Okey, kita nak cakap macam-macam kat orang lain kan, tetapi ini yang berlaku. Apa cara dia? Beg ni lah saya sebut. Beg ni kena bawa lah, kita simpan dalam ni. Sentiasa letak kat badan kita. Okey, sebab apa? Kita nak elakkan berlaku pencurian. Dalam tempat cek itu dia boleh scan, dia boleh nampak apa-apa barang di situ. Kalau duit, memang hilangnya. Okey, jadi kita perlu elakkan betul, insyaAllah. Okey, faham ya? Okey. So, tentang masalah contoh berlaku tadi, beg kita tu bukannya hilang duit, rosak ataupun lewat ataupun hilang beg kita, tak sampai-sampai. Kita dah tunggu dekat hotel ni, tak sampai-sampai beg kita, tengok-tengok hilang. Kita kena buat apa? Kita perlu buat report di airport. Okey, masalah yang berlaku di airport perlu buat report di airport. Sangat penting. Jangan kita, saya faham nanti bila kita dah pergi umrah nanti, dah buat ibadah umrah, sampai je balik nanti kita berlaku flight delay, berlaku baggage delay. Sebabkan balik umrah, kan habis umrah tu, kita rasa macam tenang je, hati dah tenang dah, bagus kan. Apa-apa masalah pun tak ada masalah. Okey, tapi saya sarankan ke ajar-ajar untuk terus buat report. Supaya apa? Balik Malaysia boleh dapat pampasan. Okey, itu sangat penting. Okey, kalau tak tahu cakap Arab, kita bantu tahu insya-Allah. Okey, kat sana insya-Allah. Tahu akan bantu. Tentang flight delay ni tahu sukalah sebab dia ada tahunan punya apa kakaful. So dia memang kalau ada delay je dah clear lah. Okey, insya-Allah. Okey. So 2 jam je dah dapat dah. Dapat berapa? RM100 dapat. Kita bayar tadi berapa? 100 lebih je. Dapat balik 100 lah. Jadi salah satu dia insya-Allah. Okey. Faham ya? Next. Jadi tadi saya cerita tadi tentang kelompok sangat penting. Alright, next. Alright, ini tentang duit juga saya nak beritahu. Right? Tentang duit ni kita ada sediakan servis pertukaran wang riyal dan juga kita hantar duit di KLIA. Itu sangat penting lah. Dan saya berjanji untuk hari ini saya beritahu tentang apa barang-barang keperluan ni. Kenapa kita kena tukar duit cash? Mungkin ada yang tak tahu. Cash ni sebagai emergency. Sediakan barang-barang keperluan. Apa barang-barang tu? Ada 4 saya nak beritahu. Yang pertama adalah tentang SIM card kita. Okey, sampai sana kita perlu beli SIM card lah. Mutawif akan bawa sampai hotel, Mutawif akan beritahu bila nak pergi. Nanti kita beritahu lah sama-sama. Kita nak pergi ke apa syarikat telco untuk beli SIM card. Sangat penting ini. Sebab kita tak nak nanti berlaku pada jemaah. Bila nak call nombor emergency insurance ni, dia tak ada nombor telefon Arab dan tak boleh call. Okey, itu yang berlaku pada jemaah kami. Dia dekat petrol station nak call ambulance. Tapi apa yang berlaku? Mutawif tu WhatsApp saya sendiri. Tentu tengah hari lah dekat sana mungkin dah rasa pagi lagi dah situ petang. Okey, so 5 jam kan. So di situ kita pun susah nak bantu. Apa yang berlaku? Kita bagi nombor telefon kat Mutawif dan kita bantu. Cuma saya nak beritahu poin ni selain daripada perkapan, poin lain saya tak beritahu kita perlu ada persediaan yang cukup dan kita tak susahkan orang lain. Ini sangat penting. Maruah kita, maruah diri dan persediaan yang kita tak susahkan orang lain. Ini sangat penting saya nak beritahu. Sebab apa? Berlaku macam ni kita tak disiapkan dan kita dah susahkan orang lain. Bukan? Kerana itu sangat susah saja. Okay, saya nak beritahu. Okay, dan juga kalau berlaku saya beritahu tadi tentang poin tu, hospital ni kita perlu dapatkan insurans hospital ni sebab apa? Sebab kita tak nak susahkan keluarga kita di Malaysia. Yang ini berlaku, saya nak beritahu bila kita poin tentang susahkan dan maruah kita tak jaga, berlaku pada jemaah tahun ni bukan dengan manusia yang mana anak dia jatuh bilik air, jatuh kepala darah bergulang, berlaku koma sebulan. Bila nak bawa balik je pesakit, kita tengok berapa kos bil dia, RM100,000. So apa yang dia buat? Dia tak ada insurans perjalanan. Apa yang dia buat adalah dia beritahu, mungkin ada yang tahu berita ni, dia ada beritahu pihak warga Malaysia untuk dapatkan dana. Ada yang tahu juga. Okay? Jadi benda tu sangat penting. Apa yang berlaku adalah RM108,000 dia dapat untuk dana. Tetapi alhamdulillah lah dan Malaysia beritahu. Saya beritahu tetapi benda ni dah satu Malaysia dah tahu dah. Kita ni dah pergi umrah, orang tahu banyak duit dah. Tapi tengok mungkin kita tak sediakan kelengkapan yang cukup. Dari situ apa yang berlaku? Habislah family kita pun malu. Ada yang kes pertengahan tahun ni pun ada juga yang mana dia terpaksa minta dana sebabkan RM6,000 sehari kos bil mak dia.
So anak-anak dekat Malaysia pun ada keluar 79 sebelum ni. Dia minta benda tu juga. Jadi kita nak elakkan perkara-perkara tersebut. Kita tak nak keluarga kita di Malaysia ni rasa susah hati. Itu sangat penting. Okay? Itu sebab selingan. Itu singkat yang saya beritahu. Betapa penting singkat, insyaAllah. Okay? Faham ya? Itu tetap singkat. Harga berapa? Harga paling rendah RM65. Boleh dapat kalau nak bagi internet RM100 lebih lah. Sediakan import cash. Sangat penting. Right? Dan yang kedua tentang apa? Tentang kita nak beli ni. Kalau contoh kita demam sakit ke apa kan, mungkin kalau siapa yang demam yang tak teruk, tak sampai RM600 pun, cuma kita ada yang cover sampai RM200 je. So sediakanlah RM200. Nanti kita nak bayar cash mudah rasanya, insyaAllah. Okay, faham ya? Itu tentang klinik. Dan yang ketiga adalah tentang apa? Tentang dam. Okay, kat sana kalau berlaku ialah first time kita pergi terlanggar petang larang ihram pula. Ada berlaku kat sana kita kena bayar dalam kambing. Kambing sekarang ni dapat RM150 lah. So sangat tinggi juga. Perlu sediakan dia juga. Alright. Ada yang keempat yang ini sangat penting berkaitan dengan kesihatan. Saya nak beritahu. Okay, saya nak cerita sikit. Saya bila pergi sana, bila saya nak buat umrah kedua, kaki saya dah mula bengkak. Dah tak boleh berjalan. Sebab apa? Satu saya tak bawa ubat. Apa ni ubat untuk sendi semua lah. Itu sangat penting berbangun juga. Dia dapat kat farmasi juga, insyaAllah. Okay. Usaha farmasi ada juga. So benda tu sangat penting. Kita dapatkan minyak panas semua. Sangat penting. Apa yang berlaku kat sana sebab apa? Sebabkan sehari sebelum saya dapat umrah, saya pergi daki Gua Hira. Okey, Gua Hira ni dia nampak je dekat gambar tak tinggi. Sampai bila kita daki memang sampai separuh mati lah. Saya daki. Terkejut. Saya ingatkan tangga ni saya daki tangga ni okey lah, 3 tingkat je kan. Okey lah. Tapi bila sampai sana macam-macam. Untuk Gua Hira ni lagi lah. Saya sangat tabik dengan makcik Arab kat sana. Dia bawa anak dekat atas bahu sampai lompat-lompat je. Saya tak tahu apa exercise dia pakai lah. Tetapi sangat penting kita perlu tahu benda tu. Dan berlaku balik je kaki saya dah susah nak berjalan. Apa yang berlaku adalah saya tanya Mutawif kan, Ustaz, ada tak cara saya tahu, saya kata tahu saya okey, kaki saya nak buat cepat saya lah sebab kaki dah sakit kan. Ustaz kata ada rahsia dia. Tahu tak apa rahsia? Skuter, okey, skuter lah rahsia dia. Okey. Sebab apa? Skuter kat sana kita boleh pecut. Okey, kat sana mudah. Itu adalah salah satu muzakarah yang mana kita boleh buka skuter. Okey, sama ada kita sakit atau tidak, rasanya tak ada masalah. Seperti apa kita nak jalan. Tetapi skuter pun tidak ada masalah. Sampai umrah ketiga pun saya guna skuter juga. Sebab apa? Mudah. Kaki dah sakit dah tentu. Okey. So saya beritahu tentang skuter ni. Yang kelakar skuter ni, dia kalau nak laju dengan cepat ni, dia bukan yang berapa kilometer nak pergi. Dia ada 2 butang saja. Satu butang gambar kura-kura, satu butang gambar harta. So dia lah nak laju nak slow kan. So dari situ kita boleh pecut, insyaAllah. Okay. So berapa skuter ni? Seorang dalam 57,5 riyal. Okay, sekarang ni kan ekonomi mungkin naik sikit. Kalau 2 orang tu dalam 115 riyal. Silakan duit tu. Campur semua ni pun dah berapa dah? Dah 2,000 lebih riyal. So berapa seorang terbawa? Bawa 2,000 pun dah okey. Mungkin kat sini ada yang dah pernah pergi. Saya pasti jajan kat sini yang dah pernah pergi mesti bawa 2,000 riyal. Betul ada? Okey lah, 2,000 riyal tu okey, macam sebut tadi 2,000 tadi yang 4 perkara tadi tu. Sikat, klinik, dam kita dan juga skuter. Makanan insyaAllah. Dia tanya kalau makanan kat dalam saya silakan ke? Ya. Kita memang biar cuma semua biar penuh makanan. Biar gemuk-gemuk sikit kan. Sebab apa? Banyak makanan. Kita memang sediakan banyak. So kita tak macam pergi kat package lain dia tak sediakan makanan. Betul lah. Betul lah. 2,000 tu kali makan sekarang ni cuma banyak. 2,000 juga sebenarnya. Betul lah. Lebih kurang 2,000 riyal ni dah 2,500 ringgit Malaysia. Dan juga yang ni campur pun sebenarnya macam saya gunakan semua benda tadi tu. Okay. Tetapi saya buat 1,800 je tak cawal hari tu. Cukup untuk beli sejadah. Adalah beberapa tapi saya tak shopping banyak lah. Tapi sejadah saya buatkan. Sebab apa? Boleh pilih nama. Lepas tu kalau nak rasa makanan saya nak beritahu, kena rasa ni. Kena rasa aiskrim Arab. Kena rasa sedap. Okay. Color dia dalam pink kan. Lepas tu perisa dia adalah perisa bunga campur mangga. Mana dapat kat Malaysia. So boleh rasa kat sana juga, insyaAllah. Tetapi saranan dia makan aiskrim pada hujung-hujung perjalanan kita. Jangan makan awal-awal.
Ada jemaah dah sekadar jilat nama Allah kan. Apa yang berlaku memang demam. Mungkin kita nak elakkan benda tu. Okay? Kalau balik Malaysia dan akan demam tak apalah kan. Kita dah habis dah. So benda tu perlu tahu juga. Okay? Itu kita sediakan dia tu. Okay, minimum kalau contoh apa tu, contoh bajet pun 1,500 baru okey. 1,500 tu nanti ada yang kita boleh tukar balik dekat Malaysia insya-Allah. Ya. Ya. 1,500 dia. Itu dah cukup. 2,000 ringgit kita. Dalam 2,000 ringgit Malaysia sekarang ekonomi tinggi sudah ada tak lagi. Okey. Ini saja soalan tu. Okey, untuk kad pula yang saya nak beritahu juga, kad pun kalau siapa yang nak bawa boleh bawa juga sebagai emergency. Itu sangat penting. Kita boleh pakai kad besar kan, ataupun contoh klinik tadi tak cukup duit kita, boleh pakai kad juga. Tapi yang penting saya nak beritahu, kita perlu apa? Kita perlu aktifkan sebelum terbang. Ini yang sangat penting. Ramai orang, ada jemaah kita yang dah lama, dia pergi, dia bawa 10 kad kredit. Apa yang berlaku adalah sampai sana nak masuk hospital, 10 kena reject. So benda tu bahaya. Kita kena dapatkan dulu. Adakah kad kita ni boleh pakai? Kalau siapa yang mungkin cari IT sikit dekat dalam phone pun boleh terus aktifkan juga. Macam saya hari tu sebelum terbang saya buat dekat phone. Lambat sangat lah, tetapi boleh buat, tak masalah. So sangat mudah. Kita boleh aktifkan dulu insyaAllah. Dan juga kalau berkaitan dengan e-wallet yang lain saya kurang pasti juga sebab kita tak sediakan lagi. InsyaAllah akan datang kita akan sediakan juga. Cuma saya nak beritahu cash emergency sentiasa dia disediakan dan juga kad emergency sentiasa disediakan. Apa kita tak tahu apa yang berlaku kat sana. Sampai sana bukan masalah apa, masalah kita merontah pula kan. Merontah banyak sangat. Allah macam merontah duit. Kita ada, saya ada nakes bilik saya, dia dah sampai Mekah, dia dah merontah macam-macam. Sampai Madinah, dia lupa yang Madinah ni tempat shopping. Dia kata kat saya, Haji, ada tak tempat tukar duit ni? Ada. So dah dia tambah duit dah. Hari tu dia bawa 1,800, dia tambah lagi duit dah. Okay. So benda-benda macam ni perlu tahu. Dan juga saya nak beritahu transaksi ni, okay, bila kita sampai di ATM, kalau nak keluarkan cash, pastikan kita keluarkan terus duit yang banyak. Sebab apa? Sebab nanti dia ada charge transaksi setiap satu. Satu transaksi dalam RM20 macam tu. Jadi dah masukkan duit. Dan juga rate dia lah. Rate ni agak variable juga. Boleh tukar, boleh tinggi naik. Kita tak pasti. Cuma kebanyakan dia agak tinggi lah. Okay. Alright. So benda-benda macam tu perlu tahu insyaAllah. Okay. Okay, faham ya? Boleh follow ya? Okay, ada mau soalan ke? Ya, kata-kata. Okay, terima kasih. Soalan tadi ajak tadi kan? Okay, insyaAllah. Okay, kat sini saya nak beritahu. Bila kita nak dapat semua benda ni saja, bila persiapan kita perlu buat ni, pastikan buat awal. Siapa lagi 2 bulan nak pergi? Ada 2 bulan lagi nak pergi? Katakan. Mungkin sebab ramai orang ikut sama. Tapi berlaku macam ni. So, rate tengah rendah. Saya tak pasti nanti macam mana dia akan datang. Boleh bukan, tak ada masalah. Macam mana? WhatsApp kita, jumpa kaunter memang penolak kan? So, boleh WhatsApp kita terus insyaAllah. Kita sediakan booking ni, hantar kat KLA pun tak ada charge lagi. Kalau kita charge kan nanti, mahal pula kan? So, kita tak ada charge insyaAllah. Okay? Faham ya? Alright. So, itu saja saya insyaAllah. Saya pun, kita pun dah terbiar masa. Okay ya? Okay. Jadi kita kata kita akan masuk di sana sebelum perjalanan. Kalau lagi kita positif di sana, di sini pun dah sudah rezeki kita rugi itu. Okey, cuma sekarang saya nak beritahu macam tadi macam mana kat sana kan. Kat sana cuma dari sekarang jadi saya nak cakap pun saya belum pasti, tapi rezeki macam apa berlaku dekat Saudi sekarang ni dia tak kisah COVID-19. So dia memang kalau kat sana masa kita pakai mask pun dia tentu memang free je kat sana, dia tak kisah pun. Bila awal memang dia sangat ketat lah. Dia kira masuk apa ni, apa orang panggil tu, tempat kuarantin. Sekarang ni kalau sekarang ni pun kita boleh dekat tahu insyaAllah. Sekarang ni dia apa yang dia boleh kat sana ni anggapan kita pakai mask juga lah. Madinah boleh pakai sebab apa? Sebab dia butuh. Saya pakai mask.
Kalau tak pun boleh pakai nos juga. Apa dapat profesi juga. Penapis hidung kan ada tu. Tapi saya fikir lah. So ada juga boleh dapat penapis hidung. Sangat penting. Itu dia tak langkah batal larang ihram. Okey. So insyaAllah. Okey, terima kasih ada soalan tu. Okey, insyaAllah kalau ada apa soalan saya beritahu ajak-ajak berikan peluang kepada kami, pegawai kami ada tadi yang dah berjumpa dengan ajak. Jumpa kami di mana? Jumpa kami di Dewan Sebelah. Tanya je lah apa soalan. Kalau boleh saya beritahu untuk yang apa yang sudah berjalan dengan graduate tu, terus book terus. Jangan kita tunggu. Kalau kita terlupa, itu yang bahaya tu. Saya ada cuma nak beli last minute, kita dah tak boleh terima dah. Sebabkan syarat-syarat daripada insurans. So benda macam tu boleh tahu insyaAllah. Okay. So saya minta maaf kalau ada silap kata atau salah bahasa. Saya ucapkan terima kasih kepada ajar-ajar kerana memberikan hikmah. InsyaAllah agak dry juga. Cuma saya beritahu kat sini adalah kenapa setiap minggu saya beritahu kepada jemaah. Sebab saya nak elakkan daripada jemaah berlaku masalah yang sama juga. Kadang jemaah ni, okay, saya faham untuk first time pergi kita takut. Kan? Kalau kita ambil claim dengan umrah pun, kita tak tahu macam nak claim pun. Jadi kat sini kita bantu. Setiap hari kita dapat apa diminta daripada jemaah untuk bantu. Jadi itu sahaja daripada kami. Kami tak adalah dapat untuk apa pun. Tapi kita buat anak syarikat ni sebab lebih 20 tahun dan beratus-ratus ribu jemaah dan mengikuti Andalusia, kita tahu apa masalahnya. Jadi kita nak elakkan perkara. InsyaAllah kita akan bantu. Kita tiada ni saya untuk bantu jemaah semua insyaAllah lah. Okay. So macam sebut tadi, berikan peluang pegawai kita untuk bantu ajar-ajar. Jumpa je di bawah, di sebelah. Kalau tak sempat, kalau di atas si penuh, jumpa di bawah. Kita ada counter juga insyaAllah. Okay. So itu saja dari saya. Saya doakan ajar-ajar dipermudahkan urusan sebelum, semasa dan selepas pergi umrah insyaAllah. Amin. Okay. Ajar-ajar pun doakan urusan kami mudah di sini insyaAllah. Untuk bantu ajar-ajar insyaAllah. Amin. Okay.